Ya, Alhamdulillah tiba masanya untuk kita dalam segmen pembangunan masyarakat yang akan kita bawakan pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan satu harapan. Dan Alhamdulillah kita bersama dengan narasumber kita, iaitu bersama dengan Puan Siti Anifah binti Awang Osman, merupakan pegawai perhubungan awam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. apa khabar pada pagi ini, sihat? Sehat, Alhamdulillah. Apa itulah. khabar Mahirah Semadawat? Alhamdulillah kita Alhamdulillah kami dua sehat. Alhamdulillah kita Ceria. Ceria, alhamdulillah. Jadi ini merupakan kali kedua ya kita bersama dalam segmen pembangunan masyarakat. Masih lagi bersama dengan Daud, saya dan juga Puan Anifah ya. Walaupun jaraknya agak jauh sedikit ya hari itu. Masa tu saya wawancaranya. Jadi ini adalah merupakan seperti yang dinyatakan oleh Dr. Iskandar sebentar tadi, ini merupakan kesinambungan ya untuk tajuk sebelum ini, wawancara kita sebelum ini ya. Jadi yang akan kita perkatakan masih lagi berkenaan dengan keluarga ya. Bertepatan dengan lagu yang kita mainkan sebentar tadi, Keluargaku Harapanku, merupakan tema yang masih lagi dikekalkan hingga tahun ini untuk sempena dengan Hari Keluarga Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Jadi bersama dengan Puan Anifah, mungkin dapat dikongsikan sebagai mukadimah untuk tajuk kita kali ini, iaitu Satu Harapan. Silakan Puan. Terima kasih Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton dan juga yang berada di studio. Okey, Satu Harapan. Mengimbas kembali topik yang lalu seperti yang dikatakan tadi mengenai sambutan Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun 2023, yang mana ada saya mengetengahkan masa itu fokus kita ni pada tahun ini ialah mengukuhkan atau menanamkan nilai-nilai teras kekeluargaan, iaitu sayang menyayangi, tanggungjawab, hormat menghormati dan juga pemedulian. Jadi ini adalah memandangkan keperluan 4 nilai teras keluarga itu dalam konteks negara Darussalam, iaitu yang sayang menyayangi S, tanggungjawab T, hormat menghormati H dan juga pemedulian. Jadi di sana kami ambil dari perkataan Satu Harapan yang mana ada S, A and then T, U, H, A, R, A and P, A, N. Jadi di sana ada berkaitan dengan kita ni punya tema jua, Keluargaku Harapanku. Izinkan saya menghuraikan dengan lebih lanjut nilai-nilai 4 teras tadi macam nilai teras pertama iaitu sayang menyayangi, yang mana kita ni mesti menitik beratkan perasaan dan manifestasi kasih sayang, kebersamaan, keprihatinan, melindungi, harmoni, cinta dan bedangan sanak yang tinggi di antara ahli keluarga. Yang mana nyorang keutuhan dan kekuatan hubungan sebuah keluarga tu bergantung kepada ikatan kasih sayang di antara ibu bapa, anak-anak, ahli keluarga dan juga nyorang macam nini and anak buah Jadi oleh itu kasih sayangan ni mesti tah dibina bersama ahli keluarga kita ni, yang mana insya-Allah dengan adanya nilai teras pertama ni iaitu sayang menyayangi akan menjamin kebahagiaan dan juga keharmonian kita ni sepanjang masa dalam sebuah keluarga. Jadi dengan wujudnya keluarga yang harmoni, sayang menyayangi, maka akan nyorang bahagialah kehidupan sesebuah masyarakat, sesebuah rumah tangga dan juga masyarakat. Seterusnya ialah nilai teras kedua, tanggungjawab T, yang mana kita ni memastikan setiap ahli keluarga tu nyorang sanggup berkorban, bertolak ansur, bermuafakat, bersatu padu, titih serta lutanan dalam mengharungi cabaran kehidupan bersama. Jadi tanggungjawab itu terhadap keluarga tu bermaksud kewajipan yang harus dilaksanakan. Setiap individu tu ada peranannya masing-masing dalam sesebuah keluarga tu. Terutama sekali macam tanggungjawab itu banyak cabang, macam seperti peranan ibu bapa, peranan anak-anak, peranan nini dan juga saudara mara. Jadi setiap anak itu tanggungjawabnya menjaga, mentaati dan seterusnya menghormati, membantu ibu bapanya. Manakala tanggungjawab seorang bapa terhadap keluarganya ialah memberikan pelindungan, nafkah, kasih sayang dan juga didikan kepada isteri dan juga anak-anaknya. Jadi di sini nampak masing-masing mempunyai tanggungjawab dalam membentuk sesebuah keluarga yang harmoni. Nilai teras ketiga ialah hormat menghormati H, yang mana sikap menghormati itu perlu diterapkan dan ditanam ke dalam sanubari setiap ahli dan diamalkan tanpa sekatan. Setiap orang tentu saja ingin dihormati. Macam orang kan
kita ni kena hormati, tapi kita ni indah menghormati orang. Jadi macam mana? Jadi di sana kita ni mesti faham budaya saling menghormati dalam keluarga. Sebagai contoh, menuakan yang tua, adil saksama, sopan santun, berumpama, jujur, mentaati, amanah serta berawar galat dan juga bertegur sapa. Dan juga menjadi pendengar yang baik. Kita ni pun juga menghargai privasi keluarga jika diperlukan dan sentiasalah berhubung. Macam kita ni pun masa ni di telefon tu kan di tangan-tangan. Betul. So indah salah tadi call keluarga kita ni walaupun tadi indah lagi serumah apa, indah salah. So itu pun cara untuk kita ni menghormati sesama keluarga. Nilai teras keempat iaitu yang P, pemedulian. Yang mana setiap ahli keluarga tu hendaklah indah camah mata. Bertimbang rasa, ada empati, menyokong dan juga mendokong setiap ahli keluarga tu. Maksudnya support each other. Jadi tanggungjawab ibu bapa adalah untuk sentiasa memeduli dan meyakinkan fungsi keluarga itu sentiasa dalam keadaan aman, selesa dan sejahtera bagi anak-anak maupun ahli keluarga yang lain. Jadi dalam rumah tangga tu macam contohlah kalau sekiranya dalam satu rumah itu ada nininya tinggal ataupun mungkin ada perlindungan lah. Jadi kalau anak-anak melihat bapanya atau mamanya memeduli nininya tu, jadi orang ia akan menjadi ikutan. Jadi anak-anaknya pun berfikir, bapa memeduli nininya. Jadi kalau aku nantinya, jadi kalau sekiranya bapanya tu sudah tua, dengan sendirinya ia mengingat kembali yang bapanya tu sudah pernah menjaga nininya apa tu. Ya, itu saya Puan. Ya. Baik, dalam berkeluarga ini ya Puan ya, kata kiasan, gading mana yang tak retak dan lautan mana yang tidak bergelora kan. Jadi dalam berkeluarga ini pastinya ada saat pasang surutnya. Jadi kalau mengikut daripada pengalaman daripada bis kita ya, apakah antara punca berlakunya masalah keluarga ini? Pasti ada kan? Betul lah, seperti kita katakan gading mana yang tak retak, lautan mana yang tidak bergelora. Ya, pasti ada saja akan orang liku-liku dalam perjalanan kehidupan keluarga ini. Silakan. Okey, terima kasih soalannya. Semua orang di dunia ini ada masalah. Betul. Kan seperti yang Dok katakan tadi ya, indah kira masalah tu kecil kah besar kah, namanya juga masalah. Masalah tetap masalah. Tetap masalah. Tidak ada keluarga, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini ya. Jadi soalan ini mungkin nampak negatif macam tadi kan mau tahu apa punca masalah keluarga, tapi kita ni ambil yang positif. Kita ambil yang positif yang mana apabila kita ni tahu puncanya tu, kita ni boleh menurunkan atau meminimalkan consequences atau akibat daripada masalah itu kalau kita ni bendong dari awal. Antara punca berlakunya masalah keluarga terutama sekali yang mengadu ke Jabatan Pengurusan Masyarakat ialah yang pertama ialah kurangnya pendidikan dan penghayatan agama, akhlak dan juga budi pekerti. Yang mana kekurangan dalam pengetahuan dan pendidikan yang berlatar belakangkan keagamaan serta ia terperangkap dalam kehidupan budaya sosial yang negatif. Jadi hanya akan mengakibatkan krisis rumah tangga itu bertambah teruk. Sebagai contoh, suami mengabaikan tanggungjawabnya seperti tidak memberi nafkah yang orang bersesuaian lah. Jadi ini berlaku apabila suami itu indah mempunyai daya kepimpinan dalam menerajui rumah tangga tu, macam ia indah ada orang even basic pengetahuan mengenai agama Islam dan juga jadi keadaan itu menjadi lebih buruk apabila pasangannya pun sama jua. Orang datah support each other tu. Jadi di sana apabila wujudnya permasalahan rumah tangga, jadi dorang ini indahkan berfikir secara meluas, tertutup. Jadi fikirnya kalau ada pengetahuan dan pendidikan agama tu dengan sendirinya dorang cakap barangkali bercara itu lebih baik. So jadi salah satu punca permasalahan rumah tangga atau berlakunya masalah keluarga. Yang kedua ialah krisis keluarga, yang mana kurang sefahaman. Keluarga yang kacau bilau, pecah belah, sentiasa bertelingkah, sentiasa berkelaya dalam rumah tua, berteriak-teriak. And then ada juga pilih kasih dan juga persekitaran rumah itu kurang selesa. Okay? Jadi mungkin juga antara satu juga penceraian. Jadi ini boleh dengan perkara-perkara ini, krisis-krisis keluarga ini boleh juga mempengaruhi kehidupan anak-anak.
Anak-anak jadi mangsa keadaan. Macam kalau sudah tah indongnya atau barangkali dalam rumah itu ada orang yang sentiasa orang bertengkar, dengan suara yang tinggi, macam mana anak akan belajar? Jadi ia indah selesa dalam rumah itu Jadi ia indah tenang. Kadang-kadang ini yang menyebabkan anak-anak mudah mencari alternatif yang lain supaya ia berasa tenang. Kadang-kadang yang mengaga kawannya sampai akhir balik. Jadi kadang-kadang kita ni indah juga boleh menyalahkan kanak-kanak ni. Tadi mesti tahu punca kenapa anak ni berlaku sedemikian. Yang ketiga ialah isu kewangan. Ini sedikit sebanyak boleh juga mempengaruhi kestabilan rumah tangga itu dalam sebilangan pasangan apabila keadaan kewangan keluarga itu indah stabil. Tekanan mencari pekerjaan dan juga terpaksa berhutang dan sebagainya. Seterusnya ialah keempat, iaitu wujudnya orang ketiga dalam pasangan. Okey, surprise, orang ketiga. Okey, orang ketiga maksudnya di sini sebenarnya di kalangan ahli keluarga. Orang ketiga itu sebenarnya di kalangan ahli keluarga kerana ia rapat sama kita ni. Okey, campur tangan keluarga ni ada juga baiknya, ada juga buruknya. Maksudnya tu kita ni ambil yang baiklah tapi sekiranya tak berlaku sedemikian macam sebagai contoh ada ahli keluarga tu sama ada mertua ataupun ibu bapa terlalu ikut campur. Terlalu ikut campur akan dalam rumah tangga anak-anaknya. Jadi dengan sendirinya siapa kan didengar? Ini orang bini kah indong? Jadi keliru. Jadi keliru. Jadi ataupun salah satu punca kerana kadang-kadang si isteri ataupun si suami indah tahan. Kau mendengar cakap indongmu instead of mendengar cakapku. So itulah antara punca-punca berlakunya permasalahan rumah tangga yang mengadu di Jabatan Pengendalian Masyarakat. Jadi itulah sebenarnya kadang situasi ini memang jadi terperangkap terpulangnya kita ni antara dua pendapat yang akan didengari ni. Jadi itulah namanya dalam keluarga ni pastinya ada masalah dan insya-Allah mungkin dapat dikongsikan nanti bagaimana cara untuk mengatasi dalam kita ni menghadapi permasalahan yang berlaku dalam institusi kekeluargaan ni. Dan ingin kita mulakan juga bercakap berkenaan dengan family life cycle Terbentuknya keluarga ni memang melalui perkahwinan Jadi mungkin dapat diterangkan ni puan apa yang dimaksudkan dengan family life cycle ataupun dalam bahasa Melayu kitaran hidup keluarga. Mungkin dapat dikongsikan bersama penonton kita ni puan. Ini ada kaitannya dengan soalan yang kedua iaitu permasalahan keluarga. Jadi kita ni tahu keluarga tu adalah salah satu unit terkecil dalam masyarakat yang mana di dalam satu keluarga tu terkumpulnya ahli-ahli yang ada hubungan perkahwinan, pertalian dan tinggal dalam satu rumah yang kita ni memerlukan each other, dependent on each other. Jadi oleh kerana sifat dependent on each other ni ia menjadikan keluarga itu sebagai safety net yang dari segi kesokongan kasih sayang, perhatian, kewangan terutama apabila mana-mana ahli keluarga menghadapi masalah atau kesusahan. Kitaran hidup keluarga ni pada asasnya ia ada 3 peringkat. Peringkat pertama seperti yang Mahirah mention tadi, apabila pasangan itu berkahwin, itu sudah masuk ke peringkat pertama keluarga. Yang mana dalam fasa orang baru berkahwin atau fasa perkahwinan itu kita ni baru mengenal each other, baru mengenal pasangan masing-masing. Jadi di sana sebenarnya kita ni belajar apa pasangan kita ni suka, apa pasangan kita ni indah suka. Mungkin ia masih orang belum biasa, Jadi this is the phase that kita ni memerlukan proses mengenali dan juga memahami pasangan masing-masing. Yang mana macam sebagai contoh kalau sekiranya sudah kahwin atau sumber kewangan itu pun orang bercampur, duitmu duitku juga macam itulah tapi indah juga semestinya maksudnya itu sama-sama untuk masa depan. Mana tahu sudah beranak nanti ada sudah savings berapa kan. Jadi peringkat kedua ialah peringkat perkembangan. This is where kita ni sudah ada bilangan ahli keluarga tu bertambah. Ia semakin meningkat. Yang mana ini fasa ni a bit panjang lah pasalnya. Ia bermula daripada anak masih kecil dan anak itu dari lahir orang anak kecil and then anak itu sudah sekolah and then peringkat sekolah rendah and then sudah jadi remaja. Jadi peringkat sekolah menengah, college dan juga universiti. Yang mana perkara-perkara yang penting dalam peringkat perkembangan ini ialah ia
memerlukan pelbagai kemahiran. Yang mana kemahiran keibubapaan, kemahiran berkomunikasi, sifat tolak ansur dan toleransi ya, dan juga berkongsi menggunakan pelbagai sumber yang nyorang sesuailah untuk ahli keluarga. Dan terutama sekali dalam peringkat ini sumber kewangan adalah penting. Okay. Jadi peringkat seterusnya ialah peringkat pengecilan. Peringkat pengecilan ini yang mana bilangan ahli keluarga itu sudah mula berkurangan. Macam anak-anak sudah dewasa, ia berkahwin, keluar daripada rumah dan sebagainya, ia sudah dewasa kan toh. Jadi tanggungjawab ini tanggungjawab ibu bapanya itu makin berkurangan. Tetapi tanggungjawab anak-anak makin bertambah. Betul. Dengan sendirinya anak-anak dewasa tu ia pulang berbakti arah indungnya. So di sini maksudnya tu dan satu juga apabila ibu bapa tu sudah tua, penjagaan kesihatan amatlah penting. Jadi di sana kita ni mesti faham dengan memahami peringkat-peringkat keluargaan ni, kita menjadikan kita ni itu bersedia, fully prepared akan peranan kita ni masing-masing. Jadi tadi faham, kalau kita ni sudah faham akan kehidupan berkeluarga tu, dengan sendirinya permasalahan keluarga tu boleh kita ni kurangkan. Ya, itulah dinamakan family life cycle ataupun kita hidup keluarga ya. Pastinya kita ni akan mengalami proses perubahan. Betul. Dan kita ni akan pasti akan mengalaminya. Jadi alhamdulillah. Ya. Jadi Puan, berikutnya berkaitan dengan soalan sebelum ini ya, ada juga dijelaskan nampak di sana peranan ibu bapa sangatlah penting. Betul. Ya. Dan persoalannya, adakah ibu bapa perlu mahir ataupun berpengetahuan ya dalam ilmu keibubapaan ataupun perlukah ianya dipelajari oleh pasangan ibu bapa ataupun mungkin penjagalah pengasuhnya. Jadi apa pandangan Puan mengenai dengan perkara ini? Macam mana tu? Sebagai manusia biasa kita indah lari dari kesilapan. Yang mana orang dari kesilapan itu kita belajar sebenarnya ataupun sudah belajar. Kita ni indah perasan Jadi ini adalah fitrah dalam kehidupan. Jadi apabila kita ni buat kesilapan itu, indah semestinya kita ni indah dapat menjadi ibu bapa yang baik. Dalam melahirkan sebuah keluarga tu, saya totally agree peranan ibu bapa memainkan peranan yang penting, peranan utama yang mana sekiranya dalam sebuah keluarga itu harmoni. Jadi anak-anak yang terlahir daripada sebuah keluarga yang harmoni dan ni boleh orang insya-Allah menjamin akan kebahagiaan anak-anak. Dan juga anak-anak ini berasa selesa dalam rumah. Jadi ia akan mencari kebahagiaan di luar. Macam tadi takut orang terjerumus pulang kepada gejala sosial yang negatif. Pasal dorang yang kalau ada kebahagiaan di luar itu bagi dorang it's cukup bagi dorang. Pasal dalam rumah ia juga bahagia. So peranan ibu bapa mainkan peranan yang penting. Dalam keadaan ini indah salah sebenarnya kita ni belajar kemahiran keibubapaan. Macam dari segi kesilapan itu pun tani boleh belajar. Jadi di sana walaupun orang perkara-perkara itu kecil, kita ni along the way kita ni memahami pun kita ni belajar juga namanya. Jadi macam kemahiran keibubapaan ini sebenarnya kita ni boleh memperolehi daripada pembacaan, menghadiri majlis-majlis ilmu. Kadang-kadang masa ni di YouTube di mana kita ni search saja ada tu orang motivasi. Betul. Jadi pengalaman-pengalaman dari ibu bapa yang lain pun tadi boleh jadikan tadi punya pengajaran dan juga pelajaran kita ni ya. Jadi pada tahun yang lalu College University Perguruan Ugama Sri Begawan ada menganjurkan sebenarnya kemahiran keibubapaan Islam. Alhamdulillah jadi ini antara salah satu usaha yang perlu kita ni sokong. Jadi dan ianya juga memberi manfaat kepada diri kita ni ya. Insya-Allah sekiranya saya juga dimaklumkan insya-Allah Kupu SB juga akan menganjurkan kemahiran keibubapaan ini pada bulan Jun ini juga. Jadi orang rebutlah peluang ini ya. Betul ya, alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya pentingnya ya para ibu bapa ini mahir dalam ilmu keibubapaan. Dan alhamdulillah seperti yang dinyatakan tadi, banyak antaranya juga taklimat ya, majlis-majlis ilmu berkenaan dengan keluarga. Apatah lagi mungkin insya-Allah mungkin dalam masa akan datang mungkin akan dikongsikan nanti apakah aktiviti-aktiviti kekeluargaan. Jadi di sana dapatlah memberikan satu peningkatan ilmu ya berkenaan dengan institusi kekeluargaan ini. Tapi mungkin sebelum kita menutup bicara kita ataupun wawancara kita, jika ada berlakunya macam ada permasalahan keluarga antara mungkin penyampaian ibu bapa ataupun penjaga tu kurang tepat ataupun kurang
sampai kepada anak tersebut. Kemudian anak tersebut mencari kawan, tapi kawannya itu memberikan sumber informasi yang baguslah ya. Betul. Apakah diperbolehkan? Apakah salah kalau mengikut pandangan? Ia macam merujuk kepada orang luar. Kawannya memberi nasihat yang positif lah, yang berguna. Macam mana pandangan? Sebenarnya tidak salah. Pasal kalau kanak-kanak ini ia lebih mendengar percakapan orang luar. Kalau kan dikirakan kalau kita ni ia mudah meluahkan perasaan kepada kawan-kawannya. Kawan yang paling rapat yang dipercayainya. That's why memilih kawan ini penting. Jadi kalau kawan yang positif, ia akan sendirinya menasihati kawannya. Jadi cermin kan? Betul. Jadi indah salah kalau sekiranya kawannya tu ganjang itu tentang ni mesti faham, anak-anak ni mesti faham kalau sekiranya punya kawan tu baik tak lari dari rumah. So ia mesti faham yang perkataan itu perbuatan itu baik atau buruk. Apa akan mendatangkan akibatnya kepada ibu bapanya ataupun ahli keluarganya. Okay, mungkin sebagai contoh lari daripada rumah tu akan melibatkan pelbagai agensi kerajaan lagi. Di membuat report polis dan juga sebagainya. Jadi itu akan menambah orang beban masalah dalam sebuah keluarga. Ya, alhamdulillah. Jadi nampaknya kita berada di penghujung wawancara dalam segmen Perempuan Masyarakat. Jadi mungkin Puan ada sedikit saranan ataupun nasihat bagi kita ni sama-sama mengekalkan keharmonian dalam keluarga Satu Harapan ini. Terima kasih. Pertama sekali saranan atau nasihat saya kepada keluarga ialah berilah sokongan kepada keluarga bis kita. Berkongsi tanggungjawab, shared responsibility. Sebagai contoh menjaga ibu bapa, adik-beradik ataupun ahli keluarga yang memerlukan penjagaan dan sebagainya. Kedua ialah meluangkan masa bersama keluarga, masa yang berkualiti. Walau sesibuk manapun kita ni, seperti yang saya katakan sebelum ini, ada saya menyebut semasa topik sambutan Hari Keluarga Kebangsaan ialah work-life balance. Yang mana orang kita ni mesti bijak menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga kehidupan kita ni. Jadi selain menjaga keharmonian keluarga tu, kita ni juga menanamkan sifat sayang menyayangi dan juga pemedulian dalam sesebuah keluarga. Jika ada masalah, orang sama-samalah meleraikan masalah tu dengan cara berbincang. Jangan satu pihak saja yang mau baik tapi yang satu pihak goyang kaki. Jadi tidak ada penyelesaian di sana. Jadi komunikasi itu penting. Menghormati keputusan masing-masing dan jangan sekali-kali menuding jari. Macam kau tu. So it's daripada macam itu, why not kita berbincang, duduk dan dengan cara yang orang dengan cara yang sehat lah, macam jangan dengan meninggikan suara dan sebagainya. Bertepatan juga dalam salah satu objektif sambutan Hari Keluarga Kebangsaan diadakan, iaitu bagi menggalakkan masyarakat khususnya keluarga di negara Darussalam untuk membina sebuah keluarga yang bahagia atau harmoni, kukuh dan juga berdaya tahan. Sambutan HKK ini juga adalah diharap yang menjadi wadah untuk kita menyatukan usaha-usaha secara senegara, iaitu Whole of Nation, bagi menyampaikan mesej mengenai kepentingan keharmonian keluarga untuk mengatasi segala cabaran. Dan terakhir sekali adalah harapan kami ialah jua nilai-nilai teras keluarga Brunei, family core values, melalui sambutan Hari Keluarga Kebangsaan ini dapat diterapkan dan diaplikasikan oleh semua lapisan masyarakat. Ini termasuk pendedahan, pengajaran, mempraktikkan dan juga menjiwai konsep keluarga melalui kefahaman kita ni yang mana iaitu sayang menyayangi, bertanggungjawab, hormat menghormati dan pemedulian terhadap seluruh ahli keluarga dengan singkatan Satu Harapan. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Alifah binti Awang Osman merupakan pegawai perhubungan awam kerana berkesudian untuk berkongsi sekali lagi dalam edisinya kedua dalam segmen Perempuan Masyarakat berkenaan dengan Satu Harapan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.